Hello YouTube, welcome back to my channel Najwa Story Time. Hi, welcome back to my channel. Hari ni aku nak cerita lagi pasal pengalaman family aku juga. Family aku, mak aku and ayah aku. So cerita kali ni ada 4 cerita aku nak ceritakan ke korang. Bonus satu cerita lah sebab disebabkan lambat upload. So aku tambah satu cerita lagi. So 4 cerita lah semuanya. So macam biasa, jangan lupa subscribe, comment, like and share semua sampailah Okay, so kita pergi cerita yang pertama. Cerita ni mengisahkan pengalaman daripada mak aku sendiri. Masa tu dia sekolah lagi. Okay, jom. Okay, cerita yang pertama ni adalah berdasarkan pengalaman mak aku sendiri. So kejadian tu berlaku masa tahun 1981. Masa tu mak aku darjah 1. Dia sekolah di sekolah Okay, aku bagi hint. Sekolah tu berada dekat Melaka, area Tengkera. Siapa duduk Melaka tahu kot, ada beberapa sekolah dekat Tengkera tu. Salah satunya lah. So cerita mak aku ni agak pendek je cerita dia. Kejadian tu berlaku waktu rehat. Masa tu mak aku rehat, dia dengan kawan dia seorang lah. So untuk pengetahuan korang, sekolah mak aku ni sekolah tak campur tau, perempuan saja. And bila rehat, mak aku ni rehatlah dengan seorang kawan kelas ni. So nak dijadikan cerita, mak aku ni ajaklah kawan dia yang dia rehat sama ni pergi ke tandas. Sebab masa tu mak aku nak pergi tandas, sebab waktu tu dah nak bearing lah. And diorang pun jalan lah, jalan-jalan, borak-borak sampai tandas. Mak aku yang masuk dulu tandas. So bila mak aku masuk tandas, mak aku terkejut. Sebab apa dia terkejut? Lepas mak aku masuk, mak aku terkejut sebab nampak banyak gila darah dekat lantai tandas tu. Kan kita masuk tandas, lantai dekat sink tu kan, banyak gila darah. Lepas tu dan kawan mak aku ni pun susul lah masuk. Susul masuk, mak aku tanya, Kau nampak tak? Lepas tu kawan mak aku cakap, nampak apa? Aku cakap, darah, banyak darah. Lepas tu kawan mak aku cakap, mana ada darah? Kau mengigau ke? Lepas tu mak aku ni dia tak puas hati. Dia lari pergi dekat makcik cleaner ni. Makcik cleaner ni duduk tak jauh lah daripada tandas tu. So makcik cleaner ni dia tengah rehat juga. Pergi ke makcik cleaner tu cakap, Makcik, dekat tandas ada ni, ada darah, banyak darah. Lepas tu makcik cleaner ni pun terkejut lah, mana ada darah tu kan. Lepas tu makcik cleaner tu pun ikut pergi ke tandas. Lepas tu tengok, mana ada darah. Makcik baru lepas cuci, mana datang darahnya pula. So bila makcik tu cakap mana ada darah, bila mak aku tengok balik, tak ada darah. So masa tu mak aku confused lah. Yelah budak je 1, dia confused, ada darah ke tadi ada darah, tiba-tiba tak ada darah pula. Diam. So mak aku pun dia masih confused lah, tengok tadi ada darah ni, kenapa kosong pula, elok pula. Lepas tu makcik cakap, makcik baru cuci ni, baru lepas cuci, awak pun datang. Masa tu mak aku confused, ada darah ke tidak, apa yang nampak tu betul ke tidak. So sejak tu mak aku jadi fobia nak pergi tandas sekolah. Darjah 1, darjah 2 sampai darjah lebih kurang darjah 5 macam tu. Darjah 5 dia baru boleh lah nak pergi tandas. Tu pun ajarlah teman 2 orang ke seorang ke. Masa baru-baru
kejadian tu kan mak aku macam dia confuse kan, ya ke ada darah tu kan. Dia tak berani pergi tandas, langsung dia boleh tahan daripada nak pergi tandas dekat sekolah. So mak aku ni dia boleh tahan daripada nak terkucil dekat sekolah, dia boleh tahan sampailah balik rumah, dia terkucil kat rumah. So sampailah apa tu dah jam 5 dah jam 6 macam tu baru dia stable lah, baru dia fikir balik, oh mungkin yang dia nampak tu mungkin hayalan dia ke apa ke, macam tu lah. So cerita dia habis macam tu je. Mak aku ni jenis macam oh macam tu je, okay. Macam tu je. Dia jenis chill tau. Dia apa benda, oh bukan ke macam tu. Okay. So itu je cerita dia. Cerita dia agak pendek. And jom kita pergi ke cerita kedua pula. So cerita kedua ni berdasarkan pengalaman aku sendiri pula. Masa tu kejadian ni berlaku tahun 2007. Dan kejadian ni berlaku dekat sekolah juga. Masa tahun 2007 tu aku darjah 6. So time tu kan darjah 6 kan ada UPSR kan. So masa tu sekolah buatlah satu macam camp motivasi untuk pelajar-pelajar tahun 6. Yelah sebab dah nak dekat UPSR kan masa tu. So camp motivasi ni diadakan dekat sekolah aku. Dekat sekolah. And camp tu berjalan selama 2 hari 1 malam. Maksudnya bermalam dekat sekolah tu lah. And semua pelajar tahun 6 wajib hadir. So aku ni jadi tak suka join camp-camp ni tau. Sebab apa? Okay, kejap lagi So setiap kali sekolah buat camp, aku macam buat camp lah kat mana-mana untuk macam camp satu hari tu aku pergi. Tapi kalau kata camp tu kena bermalam, taubat aku tak nak pergi. Aku tak nak pergi, memang aku tak nak pergi. Sebab aku bagilah macam-macam alasan supaya aku tak pergi camp tu. So bila camp yang satu ni, pengetua Mas sudah cakap semua ni memang wajib semua pelajar UPSR tahun 6 memang kena datang memang wajib, memang kena hadir camp tu. So aku pun fikir apalah aku nak jawab, apalah aku nak bagi alasan ni kan. So aku fikirlah nak bagi alasan apa. So dapatlah satu idea nak bagi alasan tu aku tak ingat lah alasan apa, dah lama lah. So alasan aku tu kena reject lah. Sebabkan apa tu memang wajib datang. Nak tak nak aku kenalah ikut camp tu. So aku bagi alasan kenapa aku tak datang. So masa tu nak tak nak apa aku kenalah pergi kan camp tu. So mesti kau ingat kan, malas kan. Aku kan malas sebenarnya. Percayalah aku kan malas. So masa sekolah aku ni seorang yang agak pendiam tau. Agak pendiam. So masa sekolah aku ni agak pendiam. Agak pendiam lah aku kat sekolah. So aku bila seorang yang pendiam, aku tak banyak kawan. So bila aku tak banyak kawan, aku senang untuk dibuli. Ya. Saya bukan berbangga kerana saya dibuli, tidak. Masa aku dulu memang apa orang cakap, memang tak lari lah. Macam kalau aku diam tu kan, maksud diorang macam diorang bukan kutuk tau. Diorang macam apa tu, diorang macam apa maksudnya diorang tak boleh tengok aku diam. So ada je benda, ada je diorang nak bully lah, apalah itulah macam tu lah. And masa tu, masa sekolah aku pendiam and humble. Aku tak banyak bergaul. So diorang ingat aku ni macam tak suka bergaul. Sebenarnya aku bukan macam tu. Aku jenis pendiam. So aku macam cakap macam pendiam lah. Kalau kata korang yang tengok ni, adik-beradik korang ada yang pendiam, macam tu lah pendiam dia. Dia jenis malu, pemalu, pendiam, macam tu. So masa sekolah aku tak pernah lawan balik. So diorang cakap aku cakap aku tak lawan. Aku diam je. Aku macam tak kau nak cakap apa pun, aku tak kacau kau pun. Aku tak kacau apa benda pun. Macam tu lah. So agak sedih lah di situ kan. So
So dah meningkat dewasanya agak boleh lah dilawan sikit. So camp tu sama balik. So camp tu diadakan masa hari Jumaat. Dan masa tu ramai lah mak bapa hantar anak diorang kan. Tapi masa hari Jumaat tu sekolah tau. Hari Jumaat tu sekolah kan, hari Jumaat balik pukul 12 kan. So balik pukul 12, pukul 2 tu cikgu suruh datang balik. Pukul 2 cikgu akan tunggu pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 4 ke pukul 3 je tu lah. So tepat pukul 2 dah banyak lah mak ayah datang hantar anak-anak diorang. Aku masuk datang tak awal tak lambat lah, tengah-tengah lah. So masa dah macam dah ramai datang kan. Dah ramai datang, so cikgu suruh berkumpul lah. Okey, semua kumpul dekat, semua masuk, semua berkumpul dah masuk dewan. So masa masuk dewan tu aku tak masuk dewan lagi. Aku je duduk. Lu tahu kan memang apa tu mesti banyak lagi datang kan. mesti banyak lagi yang datang. So aku duduk dekat luar tu, aku tak masuk lagi dalam dalam dewan tu sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 lebih macam tu. Still lah ada datang lagi. Yang datang, yang mak ayah bawa turun beg apa tu? Luggage tarik kan. Bawa turun beg luggage, cium gitu. Jalan macam bau apa? Bau terkeluar daripada Akademi Fantasia kan, jalan itu. Jalan. Macam tu kan. So so semua pelajar yang datang masa tu berkumpul dekat dewan lah, termasuk aku. Macam biasa tunggu cikgu ucap semua, dia bagi tahu apa. And sampailah habis cikgu ucap, sampailah habis cikgu ucap, dia suruh kita orang pergi naik kelas and kemas kelas. Masa tu kelas darjah 6 sekolah aku tak banyak, ada 2 kelas je. Ada 2 bulu kucing. Ada 2 kelas je. Kelas apa aku tengok? Kelas Arif dengan Bijak je aku. Aku kelas Bijak, kelas nombor 2. So Arif tu kelas first lah. Naik atas, yang kemas kelas, sapu semua, susun meja ke tepi. Sebab apa? Kita orang kena tidur kat lantai, bukan tidur kat atas meja. Kita orang kena tidur dekat lantai. So kemas. So bila dah siap kemas semua, kita orang pun pergi. Masa tu cikgu suruh mandi. Lepas kemas tu pergi mandi. Lepas mandi tukar baju sukan lah, baju sukan sekolah. And semua pergi padang untuk buat first activity lah masuk. Tak silap aku macam sukan lah kot, sukan Eka macam tu. Main apa tak ingat yang tu. So bila dah start first activity tu habis dalam pukul 6.30 macam tu lah, pukul 7. Start activity tu pukul 5 macam tu. Pukul 5, so habis pukul 6.30 dekat 7 macam tu. So bila 6.30 dekat 7, yang kita pun masuk sekolah balik. Masuk sekolah and cikgu semua cakap lah pergi mandi, yang solat semua. So sampailah isyak, dah habis semua solat isyak, kita orang dipanggil untuk turun balik ke dewan. Tu second lah. Second activity untuk malam tu start pukul 9. So start pukul 9, aktiviti dah aku tak ingat lah. Macam aktiviti biasa lah, macam camp sekolah tu kan. Benda tu aku tak ingat. Aku tak ingat aktiviti apa. Melukis ke? Entah. Lepas tu sampai pukul 12. Habis aktiviti tu sampai pukul 12. So kita kena kat panjang harap sabar. And camp pula. Aktiviti tu habis pukul 12. So bila pukul 12 habis, and ada satu apa? Aku tak tahu ada cikgu ke apa. Aku rasa dia cikgu kot daripada sekolah lain. And cikgu sekolah kita so panggil dia macam panggil dia warden ke? Macam dia ni macam garang lah. So dia macam warden. So tidur. Apa tu kalau tak tidur, dia apa tu, ialah macam warden asrama kan, tahu kan kalau yang duduk asrama. Sebab aku tak pernah duduk asrama, pernah tengok ada cerita asrama. Kalau kata tak tidur, ada tengking, so tidur macam tu kan. So
Pukul 12 tu naik lah, naik kelas. So kemas tempat tidur, kemas tempat tidur, dekat mana aku nak tidur apa semua. So masa tu position aku tidur dekat belah dinding. Maksudnya kan kelas, position aku tidur belah dinding, belah pintu keluar. Belah pintu keluar tapi ke sana. So sana, and aku tidur dengan seorang kawan aku ni. Aku selesa dengan dia lah, sebab tu aku selalu rehat dengan dia. Aku datang camp tu, and aku tidur sebelah dia lah. So masa tu pukul 12 lebih, dalam pukul 12.30, 12.40 tu barulah semua dah siap-siap, bola baring semua kan. So dah tutup api semua, dah gelap. Masa tu belum tidur pun. Masa tu banyak kan, mesti borak-borak apa semua, borak sampai pukul 1 lebih situ lah warden naik. Masa tu tak dengar pun warden naik. Sebab apa? Kalau warden naik, sebab daripada bawah, memang kalau warden tu jalan, memang dengar bunyi dia ketak-ketak tu. Tapi masa tu tak dengar. Mungkin dia jalan jengkit tu. Jengkit, and apa tu, dia nak ngendap ke tuan tidur kan. So dengar apa tu, dengar bising-bising macam lepas tu dia ketuk. Dia bukan ketuk, dia pakai hela. Tidur tu. Mau tak terkejut. Tidur gitu. So bunyi pintu. Dip. Mana? So masa bila warden dah ketuk, tidur je. Ketuk pula pakai hela kan, tidur. So kita pun dah lah senyap tidur. So dalam 15 minit ke 20 minit macam tu, dari tadi tu bising dengan diorang cakap, diorang borak-borak senyap macam tu kan. So sampai 20 minit macam tu, dah senyap semua. Maksudnya dah tidur dah semua. Dah lena mungkin lah. So aku dengan kawan aku ni belum tidur lagi tau. Tak boleh tidur. Mungkin sebab tempat ke macam tak biasa kan. So tak biasa nak tidur lah. So kita pun borak lah. Borak. Sampai pukul berapa aku tak perasan masa, aku tak tengok jam pun. Aku borak. Lepas tu kawan aku ni kata, aku ngantuk ni Najwa, aku ngantuk aku nak tidur Lepas tu cakap, Kia tidur. So masa tu aku borak dengan dia, aku pusing sana. So dia nak tidur, aku pusinglah ke menghadap ke arah pintu. So masa aku menghadap ke arah pintu tu, aku macam ni kan, menghadap ke arah pintu. So aku dongak gini. Dekat tingkap sekolah kan, pintu depan. Lepas tu ada tingkap, baru pintu belakang. Kat tingkap tu, aku nampak ada satu macam kain. Aku fikir tu telekung. And aku biarlah, telekung. Lepas tu aku tak pandang lagi. Aku ngeng je lah. Lepas tu aku macam tak sedar hati, aku tengok balik. Aku cakap kalau kain telekung kan tahu, kalau kita sidai telekung kan kepala tu kita tahukan dekat hanger macam tu. Tapi ni bukan telekung. Bila aku tenung betul-betul, yes, that's not telekung anymore. Tu bukan telekung. Tu adalah satu kain saja. Tak ada apa-apa, cuma kain je. Kain kena tiup angin. Korang tahu kan macam kain kena tiup angin. Tu warna putih pula. Takkan seram kan, warna putih. So masa aku tu tutup mata. Lepas aku tutup mata tu, dalam masa 15 minit kawan aku dah menjerit. Dekat dia tidur dekat sebelah dengan tingkap tu. Bersebelahan dengan tingkap tu. So dia jerit. Aku tak ingat siapa tu, sebab tu kan dah campur-campur kan. Aku tak ingat. Dia jerit. Lepas tu kawan yang belah sini dah datang kat dia, pegang tangan dia, pegang kaki dia. Jerit.
aku tak tahu dia jerit ke ataupun dia ada cakap benda ke. So yang ada lagi kawan-kawan dia tu pergi turun lah panggil ustazah. So ustazah datang. Ustazah datang naik. Ustazah cakap, kenapa ni? Lepas tu cakap, entahlah ustazah ni, dia ni tiba-tiba menjerit. Lepas tu yelah tak tahu asal pula dia menjerit. Lepas tu ustazah pergi kat dia, pegang kepala dia, baca lama dia cool down, okey. Itu adalah seorang dua tanya, ustazah dia kenapa. So ustazah tak nak bagi tahu kan. So nanti takut kan nak balik pula. Ustazah kata ustazah kacap pula. Ustazah cakap tak ada apa-apa, cakap dia lemah semangat je macam tu. So ustazah cakap dah pergi tidur. Aku tak ingat masa tu kawan aku tu dia balik ke ataupun dia stay lagi situ. Tak silap aku dia balik kot. Aku tak ingat. So lepas daripada dia dah bising-bising kan, ustazah dah datang semua. So ustazah cakap dah pergi tidur. So masa tu aku pun dah macam dah shock kan. Apa hal ni macam tu? Kena rasuk ke apa? Yelah, memang kena rasuk pun. Kalau tak kena rasuk dia jerit kenapa? So bila dah macam tu warden pun datang, dah tidur. So kita pun pergilah kat tempat tidur balik. So tidur. Aku pun tak ingat bila masa aku terlelap. Tahu-tahu pukul 5 pagi warden dia hilang. Bangun subuh. Macam tu. Cakap bangun subuh. So datang datang. Lepas tu ni lah bangun bisat-bisat. Macam perempuan apa gitu bangun gitu kan. Lepas tu turun dah pergi toilet bawah. Toilet ada berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kanan 3 kiri. 4 kanan 3 kiri jadi 7. 7. 4 kanan 3 kiri jadi 7 lah. So ada 7 toilet dekat situ. So pelajar semua kena buat beratur-beratur kan. Beratur dulu lamanya. Yang seorang ni mandi dia macam dah punya princess. Lama apa benda aku sental dia tahu dia. Ada tu yang mandi sampai 2 orang sekali. Senang kan sip. Lepas tu bila dah pergilah solat subuh sampai dah pagi, kita orang sarapan semua. Lepas tu ada third activity. Lepas tu kita orang buat, kita orang balik dalam pukul 5 macam tu lah, 5 petang tu. Macam tu lah cerita aku. Itulah pengalaman aku dekat sekolah. So kalau kata aku tak pergi masa tu, tak adalah cerita ni aku ceritakan kat korang kan. Maksudnya aku pergi masa tu disebabkan korang lah, untuk ceritakan kat korang. Okay, jom kita ke cerita yang ketiga pula. Okay guys, sambung cerita yang ketiga. Tu korang pula. Okay, cerita ni berdasarkan pengalaman kenalan ayah aku yang mengajar di sekolah kat Melaka, tapi aku tak beritahu lah sekolah tu dekat mana. Dan dia tinggal di quarters guru tu. So jadikan ceritanya, satu hari ni ayah aku pergilah hantar kereta yang dibeli oleh cikgu tu dekat quarters cikgu tu. So masa tu ayah aku hantar kereta tu berdua dengan kawan dia. Dan masa tu ayah aku dengan kawan ayah aku ni bawa kereta yang berlainan. So bila dah sampai, ayah aku call cikgu tu untuk suruh dia turun lah kereta sebab orang luar tak boleh masuk dalam kawasan sekolah tu. Beberapa minit lepas tu cikgu tu pun keluar jumpa ayah aku. Kawan ayah aku tu salah siapa cikgu tu and tanya, "Cikgu, buang tu masih gerak lagi ke cikgu?" Macam tu. Lepas tu then cikgu tu kata, "Masih bang." Mana abang tahu? And kawan ayah aku pun kata, "Saya attend di kantin sekolah ni dulu bang." Dulu tahun dulu punya cerita. Lepas tu cikgu tu ceritalah dekat ayah aku yang tempat ni keras. Buat yang dekat quarters tu memang selalulah berbuah sendiri. Mula tu dia perlahan macam dia kena tiup angin kan. Sebab
dapat berat. Lepas tu macam ada orang duduk kat buah laju-laju. And cikgu tu kata patutnya quarters ni dia tak boleh duduk sebab quarters ni untuk guru-guru yang senior. Tapi disebabkan tempat ni keras, sebab tak ada orang duduk, tak ada seorang guru pun nak tinggal situ. Cuma cikgu ni seorang je yang berani nak tinggal kat quarters tu. Dan ayahku dia sajalah tanya, pernah ke kena ganggu kat quarters yang dia tinggal tu? Cikgu tu kata, tipulah, kalau tak ada. Gangguan tu adalah sikit. Dan masa cikgu tu cerita, pernah satu kejadian murid sekolah tu dirasuk. Dia dirasuk, cikgu ni kata budak ni jenis suka cakap besar. Kau faham kan? Aku rasa mungkin dia ni jenis tak percaya, yang suka buat benda gaib ni main-main agaknya. Kemungkinan lah. So satu hari ni budak ni dirasuk. Dia budak lelaki tau. Masa dia kena rasuk tu, dia meluru je ke belakang sekolah and terus masuk di dalam loji. Korang tahu kan, kalau taman perumahan kan ada satu loji untuk taman perumahan tu kan. So budak tu lari masuk dalam loji dengan cara terbalik. Terbalik lah. Kan kat loji tu ada tangga untuk indah water bersihkan kan, yang dalam tu. Lepas tu budak tu ikut tangga tu dengan cara merangkak and terjun dalam loji tu. Faham tak? Dia rasa terbalik, dia merangkak. Kau faham? Lepas tu pihak sekolah terus call bomba and beberapa minit lepas tu bomba sampai, dia orang tengah siap sedia untuk pakai suit kan, untuk untuk terjun dalam loji najis tu. Tiba-tiba saya tak balik. Sambung balik. Tiba-tiba budak tu keluar dengan keadaan kering. Tiba-tiba budak tu keluar dengan keadaan kering. Tak ada benda pun yang melekat. Sedangkan tadi dia masuk dalam loji kan tadi kan. Tapi sekarang ni tak ada benda. Tak basah, tak ada najis kat badan dia. Kalau ikut logik, kalau orang yang masuk dalam loji, bukan air tau, tu loji, garanti mati, betul tak? Tapi sekarang ni budak tu keluar tanpa basah, tanpa apa. Sampai bomba yang nak selamatkan dia nak masuk dalam tu pun terkejut. Bila dia dah keluar, so bila budak ni keluar, dia terus lari. Dia lari dekat pergi dekat belakang sekolah. So belakang sekolah tu ada pagar tau, yang membezakan, yang menghalang antara sekolah dengan belakang tu ada satu bukit. Pagar apa nak tengok tak? Pagar yang jenis gulung-gulung yang ada kawat tu kan. Dia boleh panjat benda tu. Panjat and dia pergi seberang. Seberang tu maksudnya ke atas bukit lah, sebab kat belakang sekolah tu ada satu bukit. So dia naik pagar tu. So bomba tadi tu, ada cikgu, ada pelajar-pelajar semua ikut dia lah. Lari sama-sama dengan dia, lari pergi dekat situ and dia panjat and dia turun dari sana. So semua cikgu ni macam tercengang lah, macam mana budak ni boleh panjat pagar pagar kawat yang cacak tu, tak tersangkut apa pun kat badan dia. So bila dia naik, so dekat atas bukit tu ada satu perumahan orang kaya, banglo lah, banyak banglo kat situ. So salah satu banglo tu ada yang ada yang bukannya tak siap, tapi dia ditinggalkan. Maksudnya ditinggal kosong. Jadi dia masuk dalam banglo tu. Cikgu dah tak tahu nak buat apa. Sebab apa, banyak orang kata banglo tu tempat benalah tu. So bila dia dah masuk, panggil nama budak ni, tak nak keluar. So cikgu ni dah start call ustaz, call Darul Shifa semua. Call bila Darul Shifa dah datang semua, dibacakan ayat ruqyah semua, budak ni keluar. So budak ni keluar dah dikeluarkan, dah ditenangkan. So cikgu ni minta lah jasa baik ustaz ni untuk tolong halau benda ni supaya tak ganggu lagi sekolah ni, tak ganggu pelajar-pelajar ni. So ustaz ni try lah, cuba yang boleh. So bila ustaz ni cuba, ustaz ni cakap tak boleh. Sebab apa? Ustaz ni kata benda yang duduk kat sini memang ini tempat dia dah terlampau lama. Maksudnya bukan ustaz ni tak boleh nak halau, bukan. Yelah, setiap
syaitan, setiap jin mesti boleh apa orang cakap, boleh dibalikkan ke tempat dia sendiri kan. Tapi ustaz ni tak, bukan kemampuan dia. So ustaz ni tak boleh buat. Ustaz ni suruh dia panggil orang yang lagi pakar lah dalam bidang ni. Ustaz ni cakap dia tak boleh sebab dia dah, maksudnya dia dah bercakap dengan benda tu, dan benda tu memang itu tempat dia, dah berpuluh tahun, dah beribu tahun dia duduk situ. Ustaz tu kata bayangkan dia seorang, dia rupa dia orang tua, janggut jin lah, janggut jin tu dah sampai ke lantai. Bukan sampai lantai je, dah ke lantai, maksudnya ke lantai panjang ke sana macam tu, panjang macam tu. So ustaz itu bukan kuasa itu, ustaz tu tak mampu nak halau dia sebab dia bukan lawan ustaz tu, macam tu. So cikgu tu pun ada cerita dengan ayahku, dia cakap dah banyak dah panggil ustaz, panggil imam, cuba kan, tapi belum kena. Maksudnya belum kena dengan gayanya, maksudnya belum jumpa orang yang tepat untuk untuk halau benda tu dekat tempat asal dia. Macam tu. So yang ustaz yang datang ni, Ustaz Darul Shifa tu kata dia tak boleh nak bantu banyak. Dia cakap dia cuma boleh pulihkan untuk sementara. Itu je yang cikgu ni cakap. Setiap ustaz yang datang, setiap dia obatkan budak yang kena histeria, yang kena rasuk masuk dalam banglo tu, yang dia boleh buat hanyalah pemulihan sementara, supaya benda tu tak kacau dalam waktu yang, maksudnya agak singkat tapi taklah terlalu kerap. Tapi bila jadi tu akan jadi macam jadi kecoh lah benda tu. So tempat tu still lagi beroperasi, sekolah tu still lagi beroperasi, ada je budak sekolah situ, ada je, maksudnya quarters tu ada lagi yang duduk. Aku tak tahulah sekarang ni quarters tu dah diduduki oleh cikgu lain ke, atau still cikgu tu lagi duduk ke. And so pengajaran untuk cerita ni, kat mana-mana pun kau duduk, kat mana-mana pun kau berada, walaupun dekat rumah kau sendiri, kau kena percaya yang benda gaib tu ada. So jangan cakap besar. Maksudnya jangan cakap besar, jangan macam ni rumah aku, ni sekolah aku, kau siapa nak ni, jangan. So kita macam kita hormat, antara macam kita hormat sesama manusia. So macam tu juga kita hormat antara kita dengan dia, walaupun kita tak nampak dia, kita alam kita and dia alam dia. Tapi bila kita hormat dia, so dia tak kacau kita. Macam tu, kita kena hormat dia walaupun kita tak nampak dia. Okay, so cerita keempat pula. So cerita keempat ni adalah berdasarkan pengalaman ayah aku sendiri. Macam korang tahu yang sebelumnya ada aku cerita, ayah aku ni sebelum ni dah beberapa tahun dulu, dia pernah kerja dekat satu used car, kedai kereta lah kan. So kedai kereta dia ni bertempat dekat area Bemban, Jasin. So sebelum ni ayah aku ada pernah dengar yang member dia cakap lah, cakap yang dekat area highway nak balik ke Melaka ni ada satu kuil Datuk Ular. So ayah aku ni just dengar je lah kan, maksud just dengar lah, ada kuil tu kan, ada kuil katanya untuk minta kekayaan. So bila ayah aku dengar tu, okey lah, dia taklah macam nak tengok, taklah. So petang tu pukul 1 petang, ayah aku nak balik makan dekat rumah lah. So dia balik daripada Asahan, dia hantar kereta macam tu lah. Daripada Asahan dia balik, maksudnya dia lalu highway yang sama lah, maksudnya highway balik yang sama daripada Bemban tu lah. So bila balik sampai dekat satu highway, satu selekor tu, dia nampak satu kuil
kuil taklah besar, kuil kecil lah. So nampaklah ada beberapa orang yang tengah semayang dekat situ kan. Maksudnya bukan ni lah, yang non muslim lah, yang semayang dekat situ. So ayah aku cakap, oh ni lah kuil yang dia cakap tu, yang kawan dia cakap tu. So macam tu je lah. Ayah balik je lah. Bukanlah macam dia nak tengok ya ke apa ke, tak lah. So bila dia balik makan, dan dalam pukul 2 macam tu, ialah balik makan apa, rehat kan 1 jam kan. So balik, and dalam pukul 2 macam tu ayah aku bertolak balik lah pergi kerja. So bila bertolak balik pergi kerja, aku skip sampai dekat dekat highway nak sampai ke kuil tu. Ayah aku lalu situ, sampai je, belum sampai selekor lah. Dia tak ada selekor sangat. Dia macam, korang tahu tak jalan ular, macam jalan kat mana, Genting yang begini tu. Tapi taklah begitu. Dia tapi taklah begitu sangat. Dia macam highway lah. Highway tu bukit yang ditarah. So masa tu ayah aku belumlah sampai lagi dekat dengan kuil tu. Masih lagi, maksudnya dari jauh memang dah nampak lah kuil tu. So dah nak dekat tu, masa tu tak tahu lah, masa tu macam kereta masa tu agak perlahan lah. So ayah aku nampak dekat kuil tu, maksudnya sini kuil tu belah nak pergi, bukan masa nak pergi kerja. Maksudnya kuil tu belah ayah aku lah, macam tu. Kuil tu kat tepi ni, kuil tu sebelah kuil tu ada satu ular. Ayah aku nampak dari jauh, dia nampak ada macam satu benda berdiri, tapi dia tak tahu apa. So bila dah dekat, dia nampak satu ular kobra, ular tedung dalam bahasa Melayu. Ular kobra tu berdiri. Ular tedung tu berdiri sama tinggi dengan aku duduk ni. Aku duduk atas kursi tau. Aku duduk atas kursi sama tinggi dengan aku. Maksudnya sama tinggi dengan budak dia, satu lah macam tu. Ular tu berdiri. Dia bukan berdiri sebab apa, dia berdiri dia nak lintas. Ular tu berdiri sebab ular tu nak lintas. Ayah aku tengok ular tu seakan-akan, so ayah aku nampak benda tu berdiri. Ular tu berdiri dekat sebelah kuil tu. Ular tu berdiri dekat sebelah kuil tu. Ular tu nak lintas. So bila ayah aku tengok ular tu nak lintas, maksudnya macam cakap, ayah aku tak tahulah dia nak lintas ke tidak, tapi cara dia tengok tu macam nak lintas. Macam orang nak lintas, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Tengok kiri, dia tengok kanan. Tahu, lepas tu bila ayah aku dah lepas, ayah aku nampak dia jalan. Dia jalan bukan dia jalan bukan tadi, dia kan macam ni. Dia kan macam ni, bukan macam ni. Sorry ya, ada gangguan sikit. Dia kan begini kan. Lagi dia kan begini yang aku buat tadi. Dia kan begini, lepas tu dia dia begini, lepas tu dia tak macam tu, tak gini, dia jalan gitu. Maksudnya dia berjalan berdiri. Dia berjalan berdiri. So ular tu berjalan dalam keadaan berdiri, bukannya macam ular biasa. Ular tu berjalan dalam keadaan berdiri. Dia lintas dalam keadaan berdiri. Bila lintas dalam keadaan berdiri, ayah aku jadi muskil. Ini ular ke bukan? Ni ular ke orang? Macam tu. So bila ayah aku first time cerita ni tau. Dia tak pernah lagi cerita benda-benda macam ni. Sebab apa? Yelah, mungkin dia lupa ke apa ke. So aku nak buat video ni. So aku tanya dia lah, ada tak cerita yang pelik-pelik ke, misteri ke apa. So dia cerita. So dia cakap pun pelik. Ular tu berjalan menggunakan ekor bawah dia. Macam tu. Adakah itu ular sebenar? Ataupun ular tu ada talent berjalan sebegitu? So ayah aku pun macam nak kata confused, tak confused. Mungkin ayah aku fikir, oh ular ni dia memang jalan macam tu ke? Yelah, rasa macam pelik lah kan. Ular tu
berjalan dengan cara berdiri. So bila dah sampai kedai, lepas tu ayah aku duduk jap. Lepas tu ada kawan dia lah yang sama kerja dekat situ. Ayah aku cakap, tadi apa saya lalu bang dekat kuil tu. Kuil apa katanya, kuil kekayaan tu lah untuk non-Muslim lah kan. Untuk ni ada ular lintas. Dia cakap ular tu bukannya jalan begitu, jalan dia jalan secara berdiri. Lepas tu kawan ayah aku ni yang kerja situ ni, dia macam ada sikit ilmu macam tu lah. Dia pandai-pandai lah, orang apa cakap, orang pandai-pandai lah. So dia cakap, oh tu mungkin Datuk Ular tu agaknya dia engkau apa, dia nak tunjuk lah engkau untung lah dapat tengok macam tu. So ayah aku cakap, oh Datuk Ular tu ke? Dia taklah cakap 100% oh tu Datuk Ular, tak adalah. Dia pun agak je lah kan. So itulah pengalaman pengalaman ayah aku, pengalaman aku sendiri, pengalaman mak aku, dan lagi satu pengalaman kenalan-kenalan dia lah. So sampai sini saja video saya untuk kali ini ya. So korang kalau nak video seram lagi, video apa ke, video itu ke, video ini ataupun lain daripada seram, boleh komen kat bawah ataupun DM aku ke dekat Instagram. So macam biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, share banyak-banyak dekat kawan-kawan korang video ni. So lah dia orang tengok muka aku ni. Tu okay. Jangan lupa subscribe banyak. Subscribe. Sampai situ je. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Hello. Assalamualaikum. Itu. Ada. Puan, kenalan ayah aku. Tengok sampai situ tu lupa. Tak apa. Lepas tu cikgu tu cerita dekat ayah aku, tempat ni keras. Buaya dekat kuarter tu selalu berbual sendiri bila maghrib. Okay, bermula tu perlahan macam kena tiup angin. Tapi dah lama buaya tu nampak.